Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama berkumpul dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam keadaan yang agak gawat sehari dua ini dengan penyebaran COVID-19. Orang Bali panggil gitulah, COVID-19. Tapi kuliah maghrib tak ada masalah sebab tak apa ramai sangat. Masjid Bukhari pula besar, duduk jauh-jauh sikit lah. Yang dekat sangat jauh sikit. Kita nak elakkan sentuhan sebab penyakit ini sudah menggila hari ini. WHO dah isytiharkan dia satu penyakit yang tidak boleh dikawal. Jadi sebagai pencegahan kita yang datang dan berkumpul ni, kita elakkan sentuhan. Oleh kerana itu, bersalam pun kita berhenti sementara waktu. Tadi ada 3-4 orang nak salam, saya minta maaf. Nak salam tadi minta maaf dah. Jadi kita kena berhenti sat, tuan-tuan. Oleh kerana di antara cara penyebaran COVID-19 dengan cara sentuhan, maka bersalam itu salah satu daripada cara sentuhan. Jadi kita berhenti sebentar untuk biar sampai reda sat, kemudian kita salam balik. Jadi kalau kita nak ulurkan tangan orang tak salam, jangan rasa apa-apa. Nah, bersalam itu satu syariat Islam, tapi dalam masa yang sama kalau kita darurah, dalam keadaan yang darurah, kalau kita salam berkemungkinan kalau kita tak bawa, dia bawa. Kalau dia tak bawa, kita tak tahu. Lebih-lebih lagi saya dan ustaz-ustaz lain, kami banyak pergi masjid-masjid. Nah, bukan kata satu masjid, tuan-tuan mungkin satu masjid saja. Bukhari mungkin datang sini saja. Kami ni pusing satu Indonesia. Satu ala ustaz. Nah, pergi sini, saya nak elak kan. Takut ustaz tu sakit, kena kuarantin 2 minggu, jengkreng. Nah, tak boleh ngajak. Tuan-tuan kena kuarantin tak apa. Kan nak ngajak pun. Cuma jamaah akan berkurang sedikit. Tapi kalau ustaz tak boleh mai, jengkreng. Nah, jadi kena elakkan yang tu. Minta maaf. Saya tak salam sudah 2 malam. Tak salam di masjid. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Seterusnya kita masuk pengajian kita pada malam ini. Sambungan kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli, yakni cita-cita bagi orang yang salat. Cita-cita bagi orang yang salat ialah salat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dalam kalangan kita yang bercita-cita, aku solat ni Allah terima pun tak apa, tak terima pun tak apa, yang ni sewel. S-E-W-E-L, sewel.
Tak apa betul, tuan-tuan. Kita semua ni bila kita solat, satu harapan kita, mudah-mudahan Allah terima solat kita. Tapi tak boleh dengan mudah-mudahan. Kita kena mengaji daripada A sampai Z tentang solat, baru kita boleh bertawakal, mudah-mudahan Allah terima solat aku. Tak boleh kita solat tanpa kita mengaji apa-apa, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah terima solat aku. Confirm dia tak terima. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab apa pun amalan, kita ulang banyak kali, apa pun amalan, sama ada fardu ataupun sunat, yang kita buat tanpa ilmu, maka Allah tidak akan terima amalan kita. Maka kok mana cerita pun, lebih-lebih lagi solat, kita pastikan kita tahu, kita ada ilmu daripada A sampai Z macam mana kita nak buat. Lepas tu baru kita tawakal, ya Allah terimalah solat aku. Macam tu. Nah, bukan tawakal tanpa belajar, tidak. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita masuk kepada rukun-rukun solat. Rukun-rukun solat muka surat 16 bagi yang ada kitab, muka surat 16. Baik, rukun apa dia? Rukun ialah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'in wa kana juz'an minhu. Itu rukun. Ma yatawaqqafu alaihi syai'in ialah perkara yang mana terhenti di atasnya sah satu-satu amalan. Bermakna kalau tidak cukup rukun, amalan kita buat tidak akan sah. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'. Apa-apa yang terhenti di atasnya, atas rukun itu, sihhatu syai'in, sah sesuatu amalan. Wa kana juz'an minhu, dan dia merupakan satu juzuk daripada amalan itu. Kalau tubuh kita ni, tangan, kaki, telinga, mata, hidung, satu juzuk daripada tubuh, maka rukun tu satu juzuk daripada tubuh amalan. Dia bukan di luar amalan. Kalau di luar amalan, nama dia syarat. Syarat ialah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'in wa laysa juz'an minhu. Apa-apa yang terhenti di atasnya syarat. Sihhatu syai'in, sah sesuatu amalan, wa laysa juz'an minhu, dan syarat itu bukan sebahagian daripada amalan itu. Dia di luar. Kalau salat, wudu tak masuk dalam salat. Kalau di luar salat, apa dia lagi? Menghadap kiblat. Dia syarat sah, tapi dia tak masuk dalam salat. Itu maksud syarat. Jadi kena boleh beza yang mana rukun, yang mana syarat sah. Saya ulang banyak kali. Kena tahu benar ni. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, rukun-rukun salat. Orang yang memelihara dan mendirikan salat seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, semestinya mengetahui dan mengerjakan segala rukunnya. Rukun salat adalah ibarat sebahagian daripada kelakuan salat yang termasuk dalam batang tubuhnya, yakni zatnya. Arab kata mahiyah, yang tidak dapat digantikan dengan sujud sahwi. Rukun kalau kita tak buat, tak sah. Tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Yang boleh ganti dengan sujud sahwi sunat ab'ad. Kita tak baca tahiyat awal, tak duduk tahiyat awal, tak baca tahiyat awal, tak selawat atas Nabi dalam tahiyat awal. 3 ni kalau kita tak buat, nama dia sunat ab'ad. Kalau kita tak buat, sama ada lupa atau sengaja, sebelum bagi salam sujud sahwi 2 rakaat. Sebab dia bukan rukun. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, rukun tak boleh. Rukun tak boleh diganti dengan sujud sahwi. Dia kena ulang mula. Rukun kena ulang semula. Kita solat sampai dah at-tahiyat akhir dah. At-tahiyyatul mubarakatul salawatut tayyibatul lillah. Tahiyat akhir dah. Tiba-tiba teringat tadi rakaat pertama tak baca Fatihah.
Lepas baca doa iftitah terus bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khus. Fatihah tu tak baca, terlupa. Ingat balik, Allah bagi ingat balik. Bila ingat tahiyat akhir tu, solat asar, maka kita kena bangun semula. Bangun tu kira pergi rakaat pertama semula, ulang balik 4 rakaat semula. Hak buat 4 dah ben, tambah lagi 4. Jadi solat asar kita berapa rakaat? 8. 4 ditolak, 4 diterima. Tu rukun. Dia tak boleh sujud sahwi, dia kena ulang mula. Jaga rukun, jangan tinggal. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sama dengan haji. Haji tak buat rukun tak sah. Tak sah. Nah tuan-tuan, tak wukuf di Arafah, ataupun wukuf tak cukup masa lagi sebelum zawal matahari, dah meninggalkan Arafah dah, tak sah. Bila tak sah, jawapan dia kena ulang haji semula. Ulang bila? Next year. Ulang haji next year. Dia tak boleh ulang lah tu, tak boleh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita sampai di Muzdalifah, sampai di Mina dah, baru teringat Mina tu pukul 10 malam. Nah, nak patah balik. Kalau dan tak apa. Ataupun kita teringat lepas subuh. Dia wukuf ni bila masuk waktu zuhur sampai subuh tu waktu dia. Lepas subuh aku teringat, tadi silap wukuf. Pukul 12 wukuf dah. Tak sah. Jawapan dia kena ulang mula. Bila? Next year. Nah, haji gitu lah. Setahun sekali ya. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau wajib haji tak apa. Wajib haji tak buat, tak bermalam di Muzdalifah, tak bermalam di Mina dan sebagainya. Niat tidak di miqat. Sah haji, tapi kena bayar dam. Solat tak buat sunat abad, sah, tapi kena sujud sahwi. Dia lebih kurang lah. Kalau dalam solat nama dia sunat abad, tak buat sah, tapi kena sujud sahwi. Tapi sujud sahwi itu sunat. Haji ataupun umrah tak buat wajib haji, sah haji, tapi kena bayar dam. Dam tu wajib, bukan sunat macam sujud sahwi. Kena bagi pandai beza antara dua tu. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak boleh diganti dengan sujud sahwi rukun ni. Dan dengan segala sunatnya. Apa yang dapat digantikan dengan sujud sahwi dinamakan sunat ab'ad, dan yang tidak dapat digantikan dengan sujud sahwi dinamakan sunat hay'ah. Letih ngajar masjid Bukhari, letih nampak. Nak cakap sebutir-sebutir tu, saya akan pergi. Sebab kalau saya cakap laju orang tak faham, besar. Nah, dia punya kurang sikit. Jadi saya cakap sebutir saya cakap. Tak dengar lagi, tak faham lagi, balik. Tak dengar. Tak dengar main dekat. Sebutir aku cakap ni. Masjid lain aku tak cakap macam tu. Kita ulang satu atur kalimah sebab kita faham. Suasana besar begini, kalau laju dia tak apa dapat cakap. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi letih aku lah. Lain kali susu kambing boleh tahan. Baik, kita masuk rukun solat 13 perkara. Rukun solat ni tak ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tak cerita. Cuma ulama melihat, meneliti, menekuni hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Bila Nabi suruh seorang sahabat solat, Nabi suruh yang wajib sunat dia tak suruh. Mana yang itulah yang dikatakan rukun yang kita tak boleh tinggal. Tapi ada tempat-tempat lain, ada hadis Nabi suruh, ada Nabi tak suruh, yang tu kira sunat. Ulama kita kena tengok hadis. Mereka akan masukkan yang ni dalam rukun, yang ni dalam sunat. Itu ulama tu kerja ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama ialah pewaris kepada nabi-nabi, tuan-tuan. Jadi ulama lah buat kerja semua ni. Zaman Nabi mana ada? Tuan-tuan, ulama-ulama selepas daripada itulah yang susun untuk memudahkan kita buat. Berpandukan kajian dan menekuni hadis-hadis Nabi. Inilah yang mereka dapat nama dia kitab fiqh. Kitab fiqh ialah untuk mengeluarkan hukum daripada hadis-hadis dan juga Quran.
Baik, jadi dalam mazhab Syafi'i, sebab tu berbeza. Nah, Syafi'i, mazhab Syafi'i ni rukun solat ada 13. Tapi tuan-tuan kena faham, walaupun dalam mazhab Syafi'i kata 13, ini pendapat yang paling masyhur sahaja. Pendapat yang paling masyhur sahaja. Ada kitab dalam mazhab Syafi'i juga. Ni kitab Syafi'i. Syekh Abdul Daud bin Abdullah Al-Fatani. Ada banyak lagi ulama-ulama lain menulis kitab Syafi'i juga mazhab. Tapi dia tulis rukun ada 12. Rukun 12 nak tolak hak mana? Mari duduk dekat sikit. Sini. Siapa kena tanya pahala dia besar. Siapa kena tanya pahala dia besar. Dia jawab tak kisah. Siapa nak pahala mari duduk dekat akhir. Tolak hak mana? Tolak hak 12. Apa dia hak 12? Tak tahu tak apa. Tolak hak 13 ha? Hak 13 apa dia? Rukuk. Tak payah duduk nikah lah. Kalau hak 13 rukuk tak payah duduk nikah. Hak 13 tertib. Nah. Hak kitab kata 12 tidak ada tertib. Hak akhir dia salam yang pertama. Habis. Tertib tidak ada. Sebab bagi dia tertib tak payah duk masuk dah, memang tertib dah solat. Tak ada orang solat dia rukuk dulu baru dia sujud dulu baru rukuk, ada orang solat gitu. Dia takbir Allahu Akbar Fatihah, lepas tu sujud Allahu Akbar, lepas tu bangun semula rukuk ada. Gila babi dah tu. Jadi sendiri dah tu. Kira rukuk tidak sujud ikut dah. Tak payah masuk dalam rukuk dah, memang gitu dah cara dia. Maka dia tolak tertib tinggal 12. Mazhab Syafi'i juga. Betul juga tak lah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ada kata 13, mazhab Syafi'i juga 14. 14. Hak masyhur 13. Ada juga kitab dalam mazhab Syafi'i dia kata 14. 14 dia tambah apa pula? Dia tambah tamak ninah. Dalam solat ada berapa tamak ninah? Syekh. Dalam solat ada berapa kali tamak ninah? Jeng-jeng. Betul malam nak nikah. 4 kali. Ingat mulai. Lepas ni Tok Iman tanya orang nikah ni. 4 kali tamak ninah. Yang pertama dalam rukuk Allahu Akbar, berhenti sebentar. Sekurang-kurang kita baca subhanallah. Berhenti sebentar tu nama dia tamak ninah. Satu dalam rukuk. Yang kedua dalam i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Berhenti sebentar. Waktu itu jangan ada pergerakan. Sami'allahu liman hamidah. Sekurang-kurang subhanallah tu tak gerak, jangan bergerak. Ni sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allah tak sah. Sebab dia ada pergerakan. Dia kena berhenti walaupun 1 sekund. Semua anggota berhenti. Baru kita mula. Allahu Akbar. Tu tamak ninah. Ingat dah. Jangan ada sebarang pergerakan waktu kita sedang tamak ninah. Baik, satu masa rukuk, yang kedua masa i'tidal tamak ninah, yang tiga masa sujud yang pertama, yang ke sujud pertama dan kedua lah, tu kira 3. Yang keempat duduk antara 2 sujud. Ini 4 tamak ninah. 4 ni dikira tamak ninah satu saja, dimasukkan dalam rukun jadi berapa? 14. Ada kitab dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan tak baca kitab banyak, saya baca banyak, saya cerita je. Sebab tu untung main mengaji, ustaz duk cerita, kita tak payah baca. Nah. Kitab juga dalam mazhab Syafi'i menceritakan rukun salat ada 17. 17 mengikut mana pula? Oh ya Rabbi, tak tahu. 17 tamak ninah 4 tadi, kira 4 tambah 13. Dia kira dulu tengok 17 mak matematik. 4 tambah 13 17. Cepat itu lambat tu jengnya. Make time tak luluh ni. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi 17.
Benar tu juga kok mana cerita pun. Dalam hak 13 pun ada tamak ninah. Dalam hak 12 pun ada tamak ninah. Dalam 17 pun ada tamak ninah. Benda yang sama, cuma dipecah-pecah saja. Semua itu kira satu, sama aja. Betul semua. Jadi lepas ni, tuan-tuan dah mengaji dah. Nah. Tadi saya tanya Tok Imam. Kata Tok Imam, ni kita kena mula berhenti dengan salam ni. Lepas ni esok hari Sabtu mula nak akad nikah. Tok Imam nak pegang tangan tak? Oh, nak nikah ni. Tok Imam kata esok aku tak pegang tangan. Oh tu dia. Esok pengantin datang duduk depan Tok Imam gini, Tok Imam kata apa? Aku nikahkan kau. Dengan berwakil walikan aku. Dengan Maimunah binti Ali dengan mas kawin RM20, RM25 tunai. Dia tak goncang dah. Tunai. Itu. Pengantin kata apa? Aku terima nikahnya. Tak salam dah esok ni. Salam bukan wajib pun, tuan-tuan. Salam masa akad nikah sunat. Salam masa bagi zakat fitrah pun sunat. Salam ni semua sunat. Jadi bila kita ada masalah dalam keadaan kawat gini, tinggallah dulu. Kita pun tak kenal dia ni, hak pengantin ni balik daripada China pun kita tak tahu. Dia balik daripada Korea mana kita tahu. Dia nak nikah, dia balik. Dia duduk Korea, balik Malaysia ni. Duduk Jepun, balik mai. Kita tak tahu. Tahu tak? Dengan salam ni, Pak Imam. Sah. Mui nak angkat nikah. Baik. Pak Imam kata gini, nak tanya oi. Rukun solat ada berapa? Tok Imam tanya pengantin. Pengantin kata Tok Imam, rukun solat ada 17. Tok Imam kata apa? Hang ni nak nikah pandai. Rukun solat pun tak tahu. Tok Imam berasa kemas dah. Tok Imam mengaji tak habis. Pak Long ni balik Mesir mengaji. Dia kata Tok Imam, betul 17. Tok Imam kata mana ada? 13. 13 tu pendapat masyhur Tok Imam. Ada kitab lain mazhab Syafi'i 17. Hang mengaji mana? Mesir Tok Imam, Mesir noh. Mari kita nikah. Dia takut pengantin tanya dia pula jeng-jeng. Kemas sangat Tok Imam. Nak kata tak tu. Tu 17 tu. 14 tu. 12 tu. Jadi imam kena hati-hati. Takut hak kita tanya tu ustaz. Kita baru nak start jeng-jeng. Ingat. Baik tuan-tuan, kemudian muslimat yang dirahmati habis. Itu nak cerita dulu tentang rukun hak 13, ada kata 12, ada kata 14, ada kata 17. Semua ini boleh dipakai mazhab Asy-Syafi'i. Baik, kita pergi satu-satu. Pertama, di antara rukun salat yang 13, yang pertama niat. Apa dia niat? Iaitu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Iaitu qasad. Qasad tu bahasa Arab, dia struk situ, dia kata menyahaja ataupun sengaja ataupun buat dengan sengaja. Itulah niat. Kita buat sesuatu dengan sengaja. Dalam mahkamah dia panggil membunuh dengan niat. Hak ni membunuh tanpa niat. Mana dia bukan niat nak bunuh, dia pergi penampak, pak bagi, jatuh mati. Lebih pada Nabi Musa penampar dia. Nabi Musa penampar mati terus. Dia pun sama, pam bagi, jatuh, bam kena batu, pecah kepala mati. Bukan sebab penampak, pecah kepala, jatuh. Tu membunuh tanpa niat. Dia bukan niat nak bunuh, dia nak pam bagi je. Dah jatuh kena. Macam hak jadi bunyi tu, di apa dia Sungai Pinang. Sungai Pinang. Hak bunyi hak adik bunuh abang. Kamu tak tahu apa ni. Hak adik bunuh abang pun ni. Dia pun rasanya tanpa niat tapi dia ada dadah lah. Bila abang dia jatuh tu mati tu dia tak tahu nak buat apa, dia simen abang dia tu. Dia simen dalam bekas tu. Tak tahu. Hak lo start jatuh hak Terengganu dengan tanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hak tu nama dia tanpa niat. Dia buat bukan kena niat, terbuat jatuh mati. Jadi dia panik, dia ambil simen, dia simen abang dia. Begitu. Baik tuan-tuan, saya dah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi qasad ialah niat. Kita nak buat sesuatu, kita lintah niat. Nak buat apa pun nama dia dengan niat. Kalau tak sengaja, nama dia tanpa niat. Itulah niat. Baik, jadi qasad. Qasad ni menyahaja, sengaja melakukan sesuatu amalan
disertai dengan mula mengerjakannya. Masa kita niat tu, kita mula buat. Kalau wudu, kita mula niat masa nak basuh muka. Sebab rukun yang pertama muka. Masa basuh tangan tak niat lagi. Masa kumuk-kumuk tak niat lagi. Masa masuk ayat hidung tak niat lagi. Masa nak basuh muka, rukun yang pertama. Basuh tangan sunat, berkumuk-kumuk sunat, masuk ayat hidung pun sunat. Rukun pertama basuh muka. Hak itulah kita niat. Bila ayat kena muka sahaja aku mengangkat hadas kecil, sahaja aku berwuduk, apa-apa niatlah yang seumpama dengannya. Nah, kita niat waktu kita nak mula. Kalau solat masa takbir lah, Allah, masa mula nak solat, masa itulah kita niat. Baik, tempatnya di dalam hati. Mana hak dalam hati? Hak lidah tak pakai. Nah, lidah tak pakai. Lidah kata usolli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Lidah kata. Hati takbir Allah, masa takbir tu hati kata sahaja aku solat isya. Lafaz kata usolli fardal maghribi, hati kata sahaja aku solat isya. Yang dia solat tu maghrib. Sah ke tak? Sah? Tak sah? Nasib baik. Tak sah lah. Hak dia niat lidah tu usolli fardal maghribi, betul sebab dia nak solat maghrib. Hati dia silap dia kata isya. Tak sah ha? Sebab dia pakai hak hati. Hak ni tak pakai. Nah, ataupun macam ni, kita nak solat maghrib, lidah dia kata usolli fardal subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Hati sahaja aku solat maghrib. Sah? Jangan sah lah. Nak solat maghrib, lafaz dia kata subuh, hati betul maghrib. Sah ke tak? Ni yang jadi tu. Baik, sah. Dipakai hak hati. Hak lafaz tidak dipakai. Lafaz cuma nak membantu hati sahaja. Nah, ingat balik. Sebab itu saya risau masa niat Ramadan ni, tak lama ni Ramadan ni. Ramadan ni kebetulan saya tak ada kuliah. Pesan siap-siap malam pertama Ramadan niat puasa penuh. Sahaja aku puasa Ramadan pada tahun ini penuh ataupun 30 hari kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditakdirkan 29 pun tak apa, tak ada hal. Sebab apa? Malam pertama tu kita taklid mazhab Maliki dulu. Niat penuh. Ditakdirkan ada hari-hari nanti kita terlupa niat. Mazhab Syafi'i kena niat dah malam. Malam pertama tu niat penuh, malam kedua sampai malam habis niat dah malam macam biasalah. Ditakdirkan ada malam kita lupa. Daripada maghrib sampai subuh, lepas subuh baru teringat kita tak niat semalam. Dalam mazhab Syafi'i tak sah puasa dah. Tak sah tu tak apalah. Kita boleh qada tapi tak boleh makan. Tak boleh makan, tak boleh minum. Kena puasa, kena imsak nama dia. Menahan diri daripada makan minum sampai maghrib. Boleh makan sama dengan orang buka puasa. Rugilah. Dah puasa tak sah. Makan tak boleh, minum tak boleh. Nanti kena qada. Naya. Maka malam pertama niat penuh dulu. 30 malam. Sebulan penuh Ramadan. Kalau ada malam-malam berikutnya, di antara malam berikut ada semalam tak niat, kira pakai sah. Sebab malam pertama niat penuh. Itu tujuan. Nah, sebab tu kena mengaji dulu. Sebelum buat amalan, kena mengaji dulu. Takut kita masalah bila kita buat amalan nanti. Baik tuan-tuan. Jadi amalan kita di Malaysia, dia akan niat beramai-ramai lepas solat witir. Habis tarawih witir, habis tutup bila pegang mikrofon ni nawaitu sauma ghadin. Nyanyi pula tu macam budak tadika. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tadika 60 tahun. Bos terjemah pula, sahaja aku berpuasa esok hari kerana menunaikan fardu puasa di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Ini kalau masa dia duk kata nawaitu samaradin tu, saya risau hati dia tapi kok lain. Lafaz bukan pakai tu.
Hati dia ingat ke mana hati dia? Hati dia. Masa duk nawaitu Samahuddin dengan Tok Bilal. Hati pergi mana hati? More. Malam tu more bariani gang. Duk bau. Masa solat tarawih tu bau dah. Lambatnya nak habis. Masa nawaitu Samahuddin, hati bukan duk ingat ke puasa. No. Bariani gang. Tak sah. Kata pergi 10 kali pun nawaitu tak pakai. Hak dalam. Faham? Niat adalah lafaz sekadar untuk membantu hati untuk niat. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, tengok huraian satu-satu. Bagi salat 5 waktu, cara niatnya ialah: yang pertama, dikosatkan atau disengajakan dengan hatinya hendak mengerjakan salat. Yang pertama ialah qasad, panggil qasad, niat sengaja untuk solat. Yang kedua, dita'arudkan atau disasarkan fardunya. Mana kena sebut fardu? Yang pertama qasad, yang kedua ta'arud, kita sebut fardu. Untuk solat fardu ni, cerita solat fardu ni. Solat 5 waktu, solat fardu. Yang tiga, dan dita'ayyunkan ataupun dita'yin boleh sebut, dita'ayyun pun boleh sebut. Apa dia ta'ayyun? Waktu dia. Solat apa? 3. Okey, saya ulang. Kalau kita nak sebut usolli itu qasad. Sahaja aku solat, sengaja aku solat. Itu nama dia qasad, usolli. Fardhu ni ta'arud. Kemudian kita sebut apa dia? Zuhur, az-zuhri. Usolli qasad, fardhu ta'arud, az-zuhri ta'yin ataupun ta'ayyun. Usolli qasad, fardhu ta'arud, as-subhi ta'ayyun. Usolli qasad, fardhu ta'arud, al-asri ta'ayyun. 3 ni rukun niat. Lain pada 3 ni sunat sahaja. Nak sebut 3 rakaat, nak sebut 2 rakaat, nak sebut 4 rakaat, nak sebut apa dia lillahi ta'ala, sunat. Nak sebut mustaqbilal kiblah, sunat. Ada kitab sebut niat dia gini: usolli fardal maghribi salasa rakaatin ma'muman mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Lagi panjang. Ada kitab sebut usolli fardal maghribi salasa rakaatin ma'muman mustaqbilal kiblah ma'muman li Ustaz Hashim bin Ali mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala. Oh, panjang benar. Dia sebut semua. Sahaja aku solat maghrib 3 rakaat mengikut Imam Ustaz Hashim bin Ali menghadap kiblat kerana Allah Subhanahu wa taala. Tu dia hana sebut itu. Sebut itu hang takbir gini, Allah. Bila nak habis tau. Panjang benar nak terjemah tau. Panjang. Maka dia tak tahu. Dia ingat semua tu wajib. Tak, hak wajib 3 lah. Takbir Allah tu sahaja ataupun aku solat fardu zuhur. Selesai? 4 rakaat tak payah sebut dah. Mengikut imam kenalah tu, tuan-tuan. 4 rakaat tak payah kerana Allah tak payah tu. Jadi mudahlah. 3 sahaja aku solat fardu zuhur habis. Aku solat fardu asar habis. Aku solat fardu subuh habis. Aku solat fardu apa dia maghrib habis. Semudah itu je niat. Sebab apa kita jadi lama kan? Allah. Duduk sebelah saya ni, saya cerita hak sebelah saya. Bukan rekod jadi sungguh. Elok tu imam Allahu Akbar rukuk, dia Allahu Akbar. Jadi terus. Tadi tak jadi. Allahu Akbar. Ada juga jenis tu. Sebab apa jadi gitu? Kau fikir tengok 3 kalimah je. Aku solat fardu zuhur. Lama lah. Payah ke nak datang? Aku solat fardu zuhur, aku solat fardu asar. Payah lah.
Dia tak ngaji, dia duk jemah semua tu payah tau. Aku solat fardu zuhur 4 rakaat mengikut iman kerana Allah Ta'ala. Itulah jadi susah takbir dia. Sebab apa? Jahil tak ngaji. Tu je. Orang mengaji tak ada masalah. Takbir mudah. Allahu Akbar pendek. Allahu Akbar jalan tu. Aku solat fardu isyak tadi. Allah tu aku solat fardu isyak. Selesai. Lain tak payah dia sebut lah. Sunat saja. Kau boleh sebut lah. Kalau payah 3 tu sudah. Selesai dah. Itulah rukun niat. Baik. Tuan-tuan, cikgu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Maka qasad, ta'arrud dan ta'ayyun itu dinamakan niat. Ada 3 ni, nama dia niat. Ketiga-tiga ini hendaklah hadir ketika takbiratul ihram. Makmum, imam tak payah. Di luar takbir pun tak apa. Allahu Akbar. Sampai bar kita boleh ingat, cuma aku solat fardu zuhur 3. Bar dah. Makmum boleh datang kemudian. Makmum lepas takbir pun tak apa. Ingatlah hati. Makmum. Lepas takbir, makmum tak apa. Ulama sebut diharuskan sampai sebelum rukuk. Sebelum rukuk kita boleh kata lagi makmum. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, kalau kita sampai rukuk dah tak kata, tak boleh ikut lah. Tak boleh ikut tu imam. Sebab kita tak niat ikut dia. Makmum niat ikut dia, tapi kita tak niat ikut dia, tak boleh ikut. Kalau kita ikut, batal solat kita. Jadi kalau kita jenis payah tu, habis sekadar boleh kata Allahu Akbar tu, aku solat fardu asar, habis itu dah. Makmum tak sempat. Boleh kata lepas bar. Makmum lintas ke atim, makmum tarahan. Imam tak kata tak apa. Imam tak payah. Allahu Akbar, aku solat maghrib 3 rakaat. Tak niat imam. Lepas takbir pun tak niat imam, tak apa. Solat dia sah. Tapi tak dapat pahala jamaah, itu saja. Solat sah tapi tak dapat pahala jamaah. Makmum tak niat ikut imam, solat dia batal terus kalau dia ikut imam. Faham? Faham? Nampak melengung, sutir-sutir pun cerita. Baik. Okey, habis tu 3 ni lah. Qasad, ta'arrud, ta'ayyun. Imam makmum boleh lepas daripada takbir. Kalau boleh buat dalam tu comel lah, dalam sebelum bar tu. Baik, bagi solat Jumaat ni, Jumaat tadi ni, ditambah perkataan imam wajib niat imam. Tadi bukan Jumaat. Solat hak 5 waktu bukan Jumaat, imam tak wajib niat imam, dia sah, cuma tak dapat pahala jemaah. Tapi kalau solat Jumaat, imam wajib niat imam. Kalau dia tak niat imam, tak sah solat. Satu masjid tak sah. Sebab solat Jumaat wajib berjamaah. Sebab itu kena sebut niat jadi imam sebelum bar. Allahu Akbar sebelum bar. Makmum pun sama, Allahu Akbar sebelum bar. Sebut makmum. Baik, bagi imam dan perkataan makmum bagi makmum, kerana solat Jumaat itu disyaratkan berjamaah dari awal solat lagi. Tadi perlih tak solat Jumaat, satu perlih. Diisytiharkan hari ini 13 hari bulan Mac 2020, perlih tidak adakan solat Jumaat. Bahkan diarahkan solat fardu zuhur di rumah masing-masing. Siapa pergi masjid pun tak solat Jumaat, dia solat zuhur berjamaah. Sebab apa? Darurah yang ada hari ini. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab perlih tak apalah, dia ada alasan dia. Alasan dia lepas daripada himpunan jamaah tabligh ni yang berlaku di Petaling Jaya. Maka banyak dalam perhimpunan itu ada yang suspek COVID-19 dan mereka diarah, siapa-siapa yang terlibat dengan perhimpunan itu diarah untuk buat pemeriksaan kesihatan di hospital. Tapi siapa nak pergi? Tuan-tuan, siapa nak pergi? Jadi dia mungkin akan datang hari Jumaat hari ni.
dan perlis pun ramai, kita pun ramai hak pergi tu, dan berkemungkinan mereka akan datang. Maka dia ambil keputusan, bila arahkan mereka pergi ke hospital mungkin tak pergi, ambil keputusan tak payah buat jemaah sebab takut dia papi juga. Sebab dalam apa dia langkah untuk mencegah virus yang sedang menggila ini. Itu di antara langkah dia. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka hak solat di rumah jangan solat dua. Dia yang kerennya. Dia buat solat dua, solat jemaah. Mana boleh pada? Solat jemaah ni berjamaah di masjid. Bila diarahkan oleh pemerintah, nah, bila pemerintah yang arahkan, kita kena taatlah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemerintah dalam kalangan kamu. Bila dia buat satu arahan yang tidak bercanggah dengan syarak, arahan tidak solat jemaah tidak bercanggah sebab ada uzur syar'inya, maka kita ikut. Bila kita ikut solat zuhur 4 rakaat, ni dia buh 2 rakaat, Allahu akbar, aku solat Jumaat 2 rakaat, kerana Allah Subhanahu wa taala tak sah. Sebab Jumaat mesti berjamaah, dia tak boleh solat seorang. Nah, kita faham boleh. Baik, bagi orang musafir itu Jumaat. Bagi orang musafir yang solat qasar, ditambah perkataan qasar kerana disyaratkan niat qasar di dalam takbiratul ihram. Kita solat qasar, usalli fardhu zuhri rak'ataini, itu sunat, rak'ataini sunat. Nah, imaman makmuman sunat, qasran itu wajib tambah. Contoh kalau kita nak niat masa Allahu Akbar sahaja aku solat zuhur, tak sebut 2 rakaat, tak apa, sebut qasran, qasar. Kita terjemah qasar pun boleh, terjemah ringkas pun boleh, terjemah pendek pun boleh, ikut suka hati. Tapi terjemah qasar molek sikit. Nah, Allahu Akbar aku solat zuhur qasar kerana Allah Ta'ala. Tak sebut 2, tak apa, sebab bila qasar automatik jadi 2, tak ada hal. Nah, boleh faham ni? Boleh faham ni? Qasar kena sebut masa dalam takbir, tak boleh lepas. Allahu Akbar aku solat zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, bar, lepas bar qasar, tak boleh. Qasar kena dalam takbir sebelum bar. Faham? Bagi solat sunat yang mempunyai waktu atau yang mempunyai sebab, maka syarat niatnya hanya 2 perkara. Pertama qasar, yang kedua ta'ayyun. Baik solat sunat yang ada waktu, contoh qabliyah, ba'diyah, solat duha, solat witir, solat tahajud, solat hak ada waktu tuan-tuan, maka syarat niat dia 2, qasar dengan ta'ayyun. Ta'arud tak payah sebut. Contoh kita solat sunat gerhana, contoh. Nah, aku solat sunat gerhana matahari atau gerhana bulan 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Hak dia bagi contoh ni pun tak tahu, tuan-tuan. Maksud dia tidak perlu ta'arud, tak perlu sebut sunat. Kalau fardu kena sebut fardu, dia 3 tu. Aku solat qasar, fardu ta'arud, zuhur ta'ayun 3. Solat sunat zuhur, aku solat zuhur, sudah. Sunat tak wajib, tak wajib sebut aku solat sunat zuhur. Sunat tu ta'arud, tak wajib. Nak sebut tak apalah, tuan-tuan. Tapi aku solat fardu tak boleh, aku solat fardu zuhur. Tak boleh kata aku solat zuhur. Kalau sebut aku solat zuhur, dia automatik jadi sunat. Ada faham? Ada faham? Ada faham? Banyak kali tanya lagi. Kalau kita niat aku solat zuhur, dia automatik jadi sunat zuhur. Kalau kita sebut aku solat fardu zuhur, baru jadi fardu. Fardu tu wajib, ta'arud tu wajib. Tapi sunat zuhur, sunat sebut je sunat tu. Usalli sunnata zuhri, kita kata gitu kan, sunat je. Allahu Akbar aku solat sunat zuhur, sunat tu sunat sebut, tak sebut pun sah. Usalli zuhra, Allahu Akbar aku solat zuhur, dia akan jadi sunat. Sebab hak fardu wajib sebut fardu. Ada faham? Ada faham? Ada faham? Dia
Aku nak pergi faham betul-betul ni. Bukan mudah-mudah ni. Nah, takut salah faham. Baik, tuan-tuan, kemudian muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi dua je. Bagi solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni kita bukan solat duha, bukan solat witir, bukan solat hajat. Bukan solat apa-apa, bukan solat wuduk, bukan solat sunat tahiyat. Hak lain kita buat semua dah. Contoh kita bila terbit matahari kita tunggu sampai 27 minit, kita solat duha, kita buat 8 ataupun 12. Habis dah duha kita ni. Waktu duha tu ada lagi tak masuk zuhur lagi. Tak ada solat dah. Kalau kita nak solat waktu itu, nama dia solat sunat mutlak. Sebab yang ada hanya duha. Witir tak ada, tahajud tak ada siang hari. Yang ada duha. Duha kita buat dah 8 atau 12. Habis dah. Waktu masih ada. Kita nak solat sunat, boleh. Nama dia solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak. Kalau malam, nama dia tahajud lah. Tahajud tidak ada had. Kita solat berapa pun tahajud semua. 1000 rakaat pun tahajud semua. Tak ada sunat mutlak. Tapi hak siang tu ada. Nah, habis duha kita nak solat lagi, minat solat sangat, maka kita solat sunat mutlak. Sunat mutlak dia hanya qasak sahaja. Takbir Allah, aku solat. Sudah. Tak payah sebut apa-apa. Satu kan. Aku solat. Habis kan. Lepas tu baca Fatihah, baca surah, rukuk. Selesai. Nah. Okey, kita ulang semula kesimpulan. Kesimpulan pada malam ini ya, kalau solat fardu 5 waktu ada 3. Aku solat fardu zuhur. Solat sunat yang berwaktu ada 2 saja. Aku solat sebutlah zuhur. Mana sunat zuhur lah. Nah, aku solat hajat. Maknanya sunat hajat lah. Aku solat istikharah. Maknanya sunat istikharah. Sunat tu tak wajib disebut. Sunat sahaja disebut. 2. Hak rukun. Lalu solat sunat mutlak. 1 saja. Qasak saja. Allahu Akbar. Aku solat. Selesai. Okey. Clear. Baik, tuan-tuan. Terima kasih. Muslimat yang dirahmati sekalian. Ada masalah. Jadi ya. Nah. Nanti kita akan sambung disunatkan melafaz niat dengan lidah sebelum takbiratul ihram. Sambung situ 2 minggu daripada sekarang. Baik, kita tengok beberapa soalan. Saya nak keluarkan zakat dari simpanan kepada adik-beradik yang tinggal jauh melalui pindahan akaun. Nama dia zakat online. Nah, harus pada syarat. Bila masa nak akad atau niat, bukan akad, niat. Bila masa nak niat, masa masuk akaun atau masa penerima menerima wang. Baik, bila kita masuk duit dalam ATM ataupun kita guna transfer, masa kita transfer, masa kita masuk tu kita niat. Nah, kita niat bayar zakat. Masa tu kita niat. Itulah permulaan kita nak bagi. Hak dia terima tu terpulang pada dia bila-bila masa. Tapi kita cerita kat dia lah. Duit dah masuk, zakat. Gitu. Baik, yang kedua, zakat kepada tahfiz Quran boleh diserah pada guru sebagai wakil atau kepada pelajar yang dipilih secara individu. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, zakat dia ada asnaf dia. Baik, di antara asnaf zakat ialah fakir miskin fi sabilillah. Kalau kita nak bagi kepada pelajar mahat tahfiz contoh, dia salah satu daripada 2 asnaf. Sama ada dia fakir miskin, salah satu daripada 3 asnaf. Sama ada dia fakir ataupun dia miskin ataupun dia fi sabilillah. Maknanya kalau dia tidak miskin, tidak fakir, tidak miskin, dia anak orang kaya, masuk mahat tahfiz mengaji ke hafal Quran, kita boleh bagi zakat pada dia, tapi bukan atas tiket fakir miskin. Tiket dia fi sabilillah. Orang mengaji ni tiket dia fi sabilillah. Walaupun dia kaya, ayah dia 1.5 juta sebulan, buat contoh. Nah, tapi dia minat tahfiz, dia hantar anak pergi tahfiz. Kita nak bagi zakat boleh ke tidak? Boleh, atas dasar fi sabilillah. Tapi pi ke asnaf fakir miskin tak boleh. Tapi kalau pelajar tu fakir, miskin, dia mengaji pula, tiga-tiga ada belaka pada dia, boleh ke tak?
atau kita nak bagi pada pusat tahfiz, mahat tahfiz. Yang tu bukan fakir, yang tu bukan miskin. Yang tu atas dasar fi sabilillah. Nah, begitu. Boleh tidak kita bagi zakat dengan niat pada diri sahaja tanpa didengar oleh penerima? Tak ada. Sebab tu bila kita bayar zakat fitrah, dia suruh baca. Kita nak baca kuat lafaz, boleh lafaz. Inilah zakat fitrah yang wajib atas diri aku dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan aku pada tahun ini. Hak tu lafaz. Hati kena ingat lah, tuan-tuan. Hak lafaz tak pakai. Hati. Kalau kita nak baca silent. Dia panggil silent. Silent reading. Boh gila. Kita baca tapi tengok tak kata apa. Niat pula akan hati. Inilah zakat fitrah. Dalam hati tak sebut pun. Hak penerima zakat kata, baca kuat. Penerima zakat. Baca kuat. Han siapa? Bukan wajib lepas kuat. Niat dalam hati, tuan-tuan. Niat bawa pun dalam hati. Lafaz membantu sahaja. Nah. Lepas tu pegang tangan. Zaman Allah tak payah. Bulan Ramadan nanti kalau dikatakan COVID-19 masih berterusan, tak payah pegang tangan. Kan wajib. Apa dia dipanggil? Duk terima zakat panggil apa? Duk terima zakat tu. Dia tak salam, hak bagi pun tak salam juga. Dia niatlah inilah zakat yang wajib atas diri aku dan orang yang di bawah tanggungan aku pada tahun ini. Dia pun bagi duit. Dia pun ambil kira-kira. Balik sampai rumah dah telefon balik. Ni Pak Long datang mula Pak Long. Sebab apa? Tadi tak pegang tangan. Jengkreng tu. Pak Long tu datang mula bodoh dua-dua. Kan wajib pegang tangan. Nah, kena faham boleh dalam agama ni kita kena tahu hak mana wajib, hak mana rukun, hak mana sunat, hak mana makruh, kena tahulah. Yang duduk melengung saja tahu. Bila kita tahu, kita jadi orang cerdik yang ada ilmu, bukan orang yang jahil. Nah, baik, tak perlu lafaz kuat. Niat memang dalam hati. Dalam solat jemaah bila nak bagi salam, sebaik imam beri salam pertama atau salam imam yang kedua. Di segi harus boleh dah imam bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, boleh dah lah bagi salam. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, dinakalkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, Imam Nawawi menakalkan pendapat ulama mengatakan disunatkan kita menunggu sehingga imam memberi salam yang kedua, barulah kita bagi salam. Setakat nak kata boleh dah, tapi hak elok biar imam bagi salam yang nombor 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita mula assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita nak tambah rakaat pun sama juga, tunggu dulu bagi imam bagi salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita mula bangun. Itu lebih elok. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau imam bagi salam sekali saja, assalamualaikum warahmatullahi, tu kentut. Bila dia kentut, dia tak bagi dah salam kedua. Lepas tu makmum duk tunggu. Selagi imam tak bagi salam nombor 2, aku tak bagi salam. Imam kena pandai lah. Dia nak tentu dah, dia pun cepat-cepat, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahalazim. Dia patah lah, tak imam kentut lah tu. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Gitu lah. Nah, ada faham? Boleh jadi imam tak tu? Boleh. Nak jadi imam pun jangan tolak sebarangan orang lah. Sekadar tengok janggut tak jadi, tuan-tuan. Dia kena ada ilmu. Bila solat tahajud paling lewat berlaku? Paling lewat sebelum masuk subuh. Apakah solat sunat yang digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan kata digemari,
Yang pertama wajib atas dia solat witir. Witir ni kalau Nabi tak solat malam, esok dia qada. Nabi witir dia sebelah, dia penuh sebelah malam. Kalau dia terlupa tak bangun tertidur, dia akan qada esok. Dia qada berapa rakaat? Dia qada siang hari berapa rakaat? Tak tahu. Selamat 12. Witir malam sebelah, tapi dia qada siang 12 sebab siang tidak ada witir. Siang mesti syafa', mesti buat genap, maka dia genapkan 12. Nah, tu kita kena ada ilmu. Ni tak buat witir malam, pergi qada siang hari buat sebelah, jangan kering. Baik, selesai. Tuan-tuan, terima simat yang dirahmati sekalian, sekadar itu dulu. Saya tak tengok WhatsApp ni sebab lewat. Jadi saya tangguhkan kuliah kita pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum